Apa khabar pagi ni, sihat berlaku? Alhamdulillah sihat Ustaz. Itu sebab kami mampu datang. Alhamdulillah. Puan-puan tak ada siapa yang nak sakit. Semua nak sihat berlaku, betul tak? Tapi kalau sekali-sekali diuji dengan kesakitan, maka letakkanlah kesabaran dalam diri kita untuk menghadapinya. Puan-puan yang dirahmati Allah, suka Ustaz ingatkan, hari ini dah masuk berapa belas hari bulan? 13 hari bulan kan? 13 Julai ataupun bersamaan dengan 25 Zulhijjah 1444 Hijriah. Ini bermakna tinggal beberapa hari sahaja lagi untuk kita jumpa dengan awal Muharram ataupun 1 Muharram 1445 Hijriah. Ustaz, rasanya baru je kita tinggalkan bulan Ramadan, bulan Syawal. Tiba-tiba dah masuk dah bulan Muharram minggu depan, puan-puan ya. Jangan lupa, minggu depan 1 Muharram jatuhnya pada hari Rabu. Hari Rabu iaitu 19 Julai 2023. Ini bermakna hari Selasa petang waktu maghrib, sama-samalah kita berdoa, minta kepada Allah mudah-mudahan segala amal ibadah kita di tahun ini dan amal ibadah kita di tahun-tahun yang mendatang, semuanya Allah terima sebagai amal soleh. Ustaz, macam mana nak baca doanya Ustaz? Doa tu ada dekat buku Yasin. Dekat belakang muka surah buku Yasin tu ada doa akhir tahun dan doa awal tahun. Ustaz, saya tak reti baca doa. Puan-puan buka TV 1, buka TV Al-Hijrah, aminkan doa yang dibaca oleh Tok Imam. Senang cerita puan-puan. Kita ni kadang-kadang banyak benda alasan. Tak nak berdoa, tak tahu baca jawi lah, itulah, ini dan sebagainya. Puan-puan, letakkan diri kita berdoa. Mudah-mudahan mana tahu doa kita pada awal Muharram itu doa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puan-puan yang dirahmati Allah, seperti mana yang dijanjikan minggu sudah, minggu ni kita kena belajar hukum baru, iaitu bab baru, bab yang keberapa? Bab yang ke-12 yang kita namakan sebagai kaedah membaca Hamzah Wasal. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran baru kita pada hari ini, sama-samalah kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nadhari فيما يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, sekali lagi Ustaz ingatkan, sesiapa yang tak tahu tadi, ada Ustaz umumkan, oleh kerana kita dah habis belajar 2 bab kan, maka Ustaz ada buat nota ringkas macam ni. Ustaz buat nota ringkas macam ni, ada 2 keping aja. Yang muka surat 1 ni, nota 1 berkenaan dengan Alif Lam Al-Jalalah, nota 2 ni berkenaan dengan hukum saktah. Sesiapa yang berminat untuk dapatkan nota ni boleh dapatkan di belakang dengan harga RM10 saja untuk 2 keping ini ya. Silakan dapatkan di belakang sana. Mudah-mudahan memudahkan puan-puan nak mengingat semula apa yang kita pelajari. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Setelah berminggu-minggu kita belajar, dah masuk bulan kedua ni kita belajar ni. Ni bulan Julai ni bulan kedua. Bulan yang pertama bulan Jun. Jadi puan-puan, setakat ni puan-puan nampak ke tidak 2 bab yang kita dah belajar? Nampak? Okey, kalau nampak mesti boleh jawab soalan Ustaz. Apakah bab yang pertama kita belajar?
Hukum alif lam al-jalalah. Itu bab pertama tuan-tuan. Lepas tu, lepas habis alif lam jalalah, kita belajar pula hukum sakta. Alhamdulillah. Jadi setakat ni baru berapa bab? 2 bab dalam tajwid tahap 3. Tapi kalau Ustaz tanya, daripada tajwid tahap 1, 2, banyak dah bab yang kami dah belajar Ustaz. Tapi tak apa. Yang penting, puan-puan sedar bahawa dalam tajwid tahap 3 waktu ini, tuan-tuan hanya belajar baru 2 bab dengan Ustaz. Sebenarnya berapa bab kena belajar semesta ni? Jawabnya 5 bab. Ini bermakna ada 3 bab lagi menyusul akan datang. Okey, baik. Untuk pagi ini, tuan-tuan akan saya bawakan bab yang ke-12. Namanya adalah, cuba tengok muka surat 72 buku tajwid Ustaz. Kaedah membaca hamzah wasal. Tu dia, kalau bab membaca ni, alhamdulillah, tak ada masalah. Ustaz, kami boleh baca apa yang Ustaz tulis. Sekali lagi dia ulang. Kaedah membaca hamzah wasal. Ataupun ada setengah kitab ditulis hukum membaca hamzah wasal. Pun sama jugalah. Hukum tu kaedah, kaedah tu hukum. Okeylah puan-puan yang dirahmati Allah. Sebenarnya kan, dalam Quran kita ni ada berapa jenis hamzah? Saja nak tahu. Siapa boleh jawab, jawab lah. Siapa tak boleh jawab, senyap. Biar Ustaz jawab sekali lagi. Ada berapa jenis hamzah? Ada 2, 3. Mana satu? Ni 3 ke 2? Tak apa, biar Ustaz jawab. Sebenarnya ada 2 istilah hamzah yang digunakan oleh para ulama dalam Quran kita. Yang pertama, mungkin puan-puan pernah dengar sebelum ini. Hamzah qata'. Bukan kata kotak. Perempuan jangan salah sebut. Ya? Sekali lagi dia ulang. Hamzah qata'. Cubalah Ustaz ija sikit kat whiteboard Ustaz macam mana rupanya hamzah qata'. Gini. Ingat ya, dalam Quran nanti terdapat 2 jenis hamzah. Terdapat 2 jenis hamzah. Ini gelaran yang ulama berikan ya. Yang pertama disebut sebagai hamzah qata'. Hamzah qata'. Dan macam mana rupanya? Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu dulu. Apa makna hamzah? Apa dia qata'? Hamzah tu huruf hamzah lah. Babang kenal tak huruf hamzah? Macam mana huruf hamzah tuan? Macam kepala huruf ain, betul? Kepala huruf ain dipotong ekor dengan badan, tu lah huruf hamzah. Ya? Jadi huruf hamzah babang kenal. Apa makna qata'? Sudah. Qata' ni maknanya terputus ataupun terpisah. Jadi kalau disebut hamzah qata', maknanya hamzah terputus ataupun terpisah. Puan-puan jangan risau. Apa yang Ustaz ajar ni mukadimah ni tak keluar dalam periksa. Tak ada keluar dalam exam. Ni sengaja nak bagi tahu, rupa-rupanya dalam Quran ada 2 jenis hamzah. Yang pertama sebut tadi hamzah qata'. Sebut hamzah qata'. Apa makna qata'? Terputus atau terpisah. Persoalannya bentuknya macam mana? Dengar. Tak apa, biar Ustaz soal, Ustaz jawab. Hamzah qata' ni bentuknya ada berbagai-bagai bentuk. Ada yang kita nampak dalam Quran nanti begini. Ini juga namanya hamzah qata' tuan. Okey. Ada juga ulama tulis begini. Pun hamzah qata' juga namanya. Iaitu alif di atasnya hamzah. Tu namanya hamzah qata'. Ataupun kita nampak hamzah tu letak di bawah alif. Ni semuanya hamzah qata'. Puan-puan biasa tak jumpa huruf ni. Maknanya tuan-tuan rajin baca Quran. Alhamdulillah. Siapa yang kata, Ustaz saya tak biasa jumpa huruf ni, maka kita tak rajinlah baca Quran, puan-puan. Sebenarnya dalam Quran banyak huruf-huruf ni. Tapi kita tak tahu apa nama dia. Yang kita tahu hamzah. Yang kita tahu alif. Tetapi dia ada nama yang khusus, namanya hamzah qata'. Puan-puan ingat ya, ini nama hamzah yang pertama. Yang kedua yang kita nak belajar sekejap lagi, iaitu disebut sebagai hamzah wasal. Cuba sebut hamzah. Okey, hamzah tu apa? Hamzah tu hamzah lah, huruf hamzah yang kita nampak tadi, hamzah. Kemudian wasal itu apa? Wasal itu kata ulama bersambung. Wasal itu maknanya sambung ataupun bersambung. Jadi kalau digabungkan dia punya istilah ni, hamzah wasal maknanya hamzah bersambung. Macam mana rupanya Ustaz? Rupanya begini tuan-tuan. Alif di atasnya ini. Alif di atasnya ada ini. Apa ni? Ni huruf alif kan? Atasnya apa ni? Kepala huruf sad. Ada pelajar yang tak faham tuan.
Dia kata apa tahu? Atas tu berudu. Bila pula ada berudu pula dalam Quran? Ya Allahu Akbar. Ada pula pelajar sebut atas tu mim kecil berbaring. Ada. Saya dah lama mengajar Quran macam-macam pendapat di kalangan pelajar yang tak berapa faham tentang apakah huruf di atas alif itu. Sebenarnya tuan-puan, tadi tuan-tuan menjawab tadi, ni alif di atasnya adalah kepala huruf sad. Sebut. Jadi, gabungan alif dan kepala huruf sad dinamakan apa? Hamzah wasal. Jadi, tuan-tuan setakat ni okey tak? Faham tak? Ada berapa jenis hamzah dalam Quran? 2. Yang pertama hamzah apa tadi? Qata'. Yang kedua sekarang ni? Hamzah wasal. Dan sebentar lagi tuan, kita nak fokuskan pembelajaran kita pada hamzah wasal. Kenapa? Kenapa kita tak belajar hamzah qata' Ustaz? Dengar molek-molek. Antara reason sebab kenapa kita tak perlu belajar hamzah qata', kata ulama, hamzah qata' ni memang dah ada baris. Nanti dalam Quran kamu akan jumpa baris pada huruf hamzah qata'. Jadi, kita tak payahlah belajar macam mana nak meletakkan baris padanya. Sedangkan sebaliknya, hamzah wasal dalam Quran tak ada baris. Jadi tugas kita nak baca Quran, kita kena letak baris padanya. Tapi dengan syarat-syarat yang tertentu. Nanti saat lagi kita ajar. Ya? Jadi tuan-tuan, dan sekali lagi saya bagi tahu, kenapa hamzah qata' tak dibincangkan secara luas dalam kitab-kitab tajwid berbanding hamzah wasal? Sebab hamzah qata' memang dah ada baris. Puan-puan bacalah ikut baris pada dia. Contohnya lah, contoh. Kalau Ustaz letaklah hamzah qata' ni baris satu di atas, apa bunyi? Apa bunyi? Pandai. Kalau ini letak baris 2 di atas, an. Yang ni letak baris 2 di bawah, pandai. Nampak? Tak payah belajar dah, perempuan dah sedia maklum. Daripada kecil lagi kita belajar masa muqaddam, semua huruf hamzah ni, hamzah qata' ni memang dah ada baris padanya. Jadi tetapi tuan-tuan kena ingat, hamzah wasal tak ada baris. Puan-puan pergi tengok dalam Quran, ada tak baris? Kalau ada saya bagi hadiah. Memang tak ada tuan-tuan, memang tak ada baris dalam Quran. Persoalannya kenapa tak ada baris? Itu akan terjawab apabila kita belajar bab ini secara detail. Okey, setakat ni ada soalan tak 2 jenis hamzah tadi? Tak ada? Alhamdulillah. Tapi Ustaz nak ingatkan, dalam periksa Ustaz tak tanyalah soalan ada berapa jenis hamzah dalam Quran, tak ada. Ini sekadar untuk makluman sahaja. Jadi nota ni saya nak padam ni. Saya nak padam ni. Dah salin belum? Alhamdulillah saya padam sebab kita nak tumpukan kepada bab 12 iaitu kaedah membaca hamzah wasal. Jadi saat lagi tuan-tuan kena fokus yang ini. Yang ni kalau nampak tuan-tuan buat tak tahu je lah. Ataupun puan-puan baca mengikut baris yang ada pada dia. Tapi yang ni kita kena ambil tahu. Okey, baik saya padam yang ni ya. Baik saya padam. Jadi sekarang ni kita akan masuk bab yang ke-12. Ya, saya tulis kat sini bab 12 iaitu kaedah membaca hamzah wasal. Baik, tuan-tuan. Macam mana rupa hamzah wasal? Nah, baru tadi Ustaz tunjuk. Macam mana rupa hamzah wasal? Huruf alif di atasnya kepala huruf sad. Bagus. Jadi sebagai permulaan mukadimah, apa di hamzah wasal? Tuan-tuan kena bagi tahu yang di atas ni namanya kepala huruf sad. Tulis tuan-tuan. Yang di bawahnya adalah huruf alif. Jadi apabila digabungkan kepala huruf sad, di bawahnya itu ada huruf alif, maka ulama namakan dengan nama hamzah wasal. Jadi kalau orang tanya macam mana rupa hamzah wasal, inilah rupanya. Ustaz, ada tak kepala huruf sad tu kat bawah? Jawabnya tak ada. Kalau ada salah cetak Quran tu perempuan. Kalau salah cetak kena pulangkan balik tempat kita beli Quran ya. Jadi perempuan dia mesti hanya di atas saja, tak ada di bawah. Berbeza dengan hamzah qata' tadi. Hamzah qata', hamzah ada kalanya bersendirian, ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Beza ya. Jadi perempuan sekarang ni hamzah wasal adalah gabungan daripada huruf alif dan juga kepala huruf sad. Maka dinamakan hamzah wasal. Baik, sebelum saya mencerita lebih lanjut bagaimana nak membaca hamzah wasal ni, sebab hamzah wasal ni tak ada baris dalam Quran. Jadi terlebih dahulu Ustaz nak bagi tahu dulu ciri-ciri hamzah wasal. Apa dia? Tajuk ni penting tuan-tuan. Ciri-ciri hamzah wasal.
Bukan apa nanti bila ditanya oleh anak cucu, tuan-tuan tahu nak jawab apa dia hamzah wasal. Okey, selain daripada yang Ustaz bagi tahu tadi, hamzah wasal ni adalah gabungan huruf alif di atasnya kepala huruf sad. Selain daripada itu, puan-puan juga kena tahu ciri-ciri yang terdapat pada hamzah wasal. Yang pertama, okey, puan-puan salin nota Ustaz ni, sebab nota ni tak ada dalam buku. Sengaja Ustaz letak dalam buku supaya puan-puan datang belajar. Okey, kata ulama, ciri yang pertama, hamzah wasal adalah gabungan di antara huruf alif dan kepala huruf sad, seperti mana yang Ustaz maklumkan tadi. Okey, ini ciri yang pertama, ingat. Cuba ikut Ustaz, baca sama-sama. Gabungan huruf alif dan kepala huruf sad. Dan kena ingat tahu, huruf alif letaknya di bawah, kepala huruf sad letaknya di atas. Okey, ini adalah ciri yang pertama. Okey, yang kedua. Yang kedua, hamzah wasal hanya terletak di awal kalimah sahaja. Cuba ikut Ustaz. Hamzah wasal hanya terletak di awal kalimah saja. Faham ke ayat Ustaz tu? Okey, kalau nak lebih faham, tuan-tuan kena ada contoh. Okey, tapi sebelum tu Ustaz nak tanya dulu. Apa makna kalimah? Apa makna kalimah, Ji? Gabungan beberapa huruf. Sekali lagi diulang, apa makna kalimah? Gabungan beberapa huruf. Bila beberapa huruf tu digabungkan jadi apa? Jadi satu kalimah. Tuan-puan, ada satu lagi istilah ayat. Ayat lain tahu. Kalimah dengan ayat lain makna. Yang saya belajar lah, kalimah tu gabungan beberapa huruf. Kalau ayat, gabungan beberapa kalimah. Lain tu. Jadi tuan-tuan, saat lagi kita akan jumpa hamzah wasal hanya terletak di mana, tuan? Di awal kalimah. Contohnya macam mana? Contohnya senang aja. Contohnya kalau kita sebut nama Allah. Puan-puan cuba sebut Allahu. Sebut? Allah. Okey, Allahu macam mana aja? Alif, lam, ha. Macam ni kan? Okey, saya nak tanya. Huruf apa yang mula-mula sekali ni? Itulah hamzah wasal. Dan tuan-tuan tak akan jumpa di tengah, tak jumpa di hujung. Dia berbeza dengan hamzah kotak yang tadi. Yang mula-mula saya sebut tadi ya. Yang tu kita boleh nampak dia di awal, di tengah, di hujung. Tapi kalau hamzah wasal hanya letak di awal kalimah sahaja. Maksudnya di awal perkataan sahaja. Takkan satu je contoh lain? Dah, tak apalah, biar Ustaz soal Ustaz jawab. Okey. Contoh lain, Ar-Rahmani. Contoh ya. Ar-Rahmani. Cuba baca. Ar-Rahmani. Bukankah ini satu kalimah? Di awal kalimah tu huruf apa? Ini yang Ustaz cover. Hamzah wasal hanya terletak di awal kalimah sahaja. Dan puan-puan nampak hamzah wasal tu ada baris tak? Tak ada baris. Habis tu, macam mana siapa yang nak menentukan baris pada dia? Kita lah yang nak membacanya sekejap lagi. Tetapi kata ulama, dia ada peraturannya. Bukan ikut dan kita. Ustaz, saya rasa hari ni saya nak baca baris atas. Ar-Rahmani. Esok saya nak baca baris bawah. Ir-Rahmani. Tak boleh, tuan-tuan. Dia ada ketentuan ataupun peraturan yang ulama tetapkan nanti. Nanti saya tunjukkan ya. Okey, dan banyaklah kalimah-kalimah dalam Quran yang menunjukkan bahawa hamzah wasal hanya terletak di mana? Di awal kalimah sahaja. Okey, ini statement yang kedua. Setakat ni okey ke? Okey, alhamdulillah. Statement yang ketiga. Statement yang ketiga kata ulama, ini mustahab. Hamzah wasal, ya, hamzah wasal tidak dibaca. Tidak dibaca ketika wasal. Tuan-tuan tahu tak? Kalau kita rajin baca Quran, tuan-tuan akan nampak banyak hamzah wasal dalam Quran. Tapi hakikatnya, kata ulama, hamzah wasal tu tidak dibaca. Ketika bila? Ketika sambung bacaan. Sekali lagi cuba Ustaz ulang ayat Ustaz ni. Hamzah wasal tidak dibaca ketika wasal. Maksudnya hamzah wasal ni diabaikan. Tak payah kita baca ketika
Sambung. Wasal tu sambung tuan ya. Jadi kena ingat yang tu. Okey. Contohnya macam mana? Contohnya macam mana pula? Contohnya apabila kita membaca satu ayat. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tengok sini ya. Contoh kalau Ustaz ambil, Ustaz salin kalimah ayat Bismillah. Tengok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap hari kita baca kalimah ni kan? Ayat ni kan? Tiap-tiap hari duk baca. Puan-puan perasan tak? Dalam Quran, terutamanya dalam surah Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kat ujung ada apa? Kat ujung ada apa? Lah, bulatan berhias lah puan-puan. Dan ada nombor kan? Nombor berapa? Nombor 1 dalam surah Fatihah. Nombor 1 dalam surah Fatihah ya. Sebab Bismillah ni sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Okey, cuba tengok ayat Ustaz ni. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut. Saya rasa apa yang saya tulis ni jelas. Cuba puan-puan bagi tahu Ustaz, dalam ayat ni, ini namanya satu ayat puan. Ini satu ayat. Dalam satu ayat ni berapa kalimah? Ada berapa kalimah kat situ? 3, 4 lah puan-puan. Bismi, Allah, Ar-Rahmani, Ar-Rahim. 4 kalimah. 4 kalimah digabung jadi satu ayat je. Okey, cuba bagi tahu Ustaz, dalam satu ayat ni ada berapa hamzah wasal? Ada berapa hamzah wasal? Kat mana? Mula-mula kat mana? Allah, pandai. Saya gariskan ya. Allah. Lagi? Ar-Rahman. Lagi satu? Oi, pandai. Cerah mata tuan-tuan. Alhamdulillah. Tuan-tuan, perasan tak? Walaupun ada 3 hamzah wasal dalam satu ayat ni, tapi kata ulama, kesemua hamzah wasal tu jangan kamu baca. Kenapa tak boleh baca? Sebab kita menggunakan kaedah wasal. Wasal tu apa? Sambung. Tuan-tuan sambung bismi dengan Allah, Allah sambung dengan Ar-Rahmani, Ar-Rahmani sambung dengan Ar-Rahim. Bila kamu sambung-sambungkan kalimah ini bacaannya, maka secara automatik hamzah wasal tidak dibaca ketika wasal. Sebut? Baik, contohnya macam mana? Contohnya yang ni lah. Ada tak contoh lain Ustaz? Banyaklah contoh lain dalam Quran. Sekali lagi kita baca Quran. InsyaAllah ya. Jadi tuan-tuan faham tak contoh yang simple macam ni? Yang mudah bagi tuan-tuan perempuan. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, rupa-rupanya ada berapa hamzah wasal? 3. Tapi ketiga-tiganya tidak dibaca, diabaikan. Kenapa tak baca? Perempuan jangan jawab pula, kenapa tak baca? Sebab Ustaz Dino ajar. Perempuan, iyalah memang saya ajar. Tetapi kata ulama, kenapa tak dibaca? Sebab kita mengambil pendekatan wasal. Ni, tengok wasal dalam bacaan tadi, maka secara automatik hamzah wasal ini, ada 3 ni, gugur daripada bacaan. Jadi puan-puan, selama 50 tahun baca Quran, inilah yang berlaku. Yang kita tak perasan. Kenapa tak perasan Ustaz? Sebab tak belajar. Kalau puan-puan belajar, perasanlah. Kalau tak belajar, memang tak perasan tuan-tuan. Allahu Akbar. Setakat ni statement yang ketiga, okey ke? Siapa yang tak datang hari ini, tak apa. InsyaAllah mudah-mudahan minggu depan ada siaran ulangan. Mudah-mudahan minggu depan. Tapi tak apa. Sahabat kita, Haji Nur Rehan, merakamkan apa yang saya ajar di sini. Mudah-mudahan dapat menjadi ingatan sampai bila-bila kepada tuan-tuan dan perempuan. InsyaAllah. Okey. Seterusnya, ada lagi tak Ustaz statement yang berikutnya? Ada. Statement yang keempat. Ada lagi ni. Statement yang keempat. Okey. Ulama kata apa? Hamzah wasal hanya dibaca ketika ingin memulakan bacaan padanya sahaja. Statement ni tuan-tuan kena faham sungguh-sungguh. Cuba ikut Ustaz. Hamzah wasal hanya dibaca ketika ingin memulakan bacaan padanya sahaja. Fahamkan ayat Ustaz ni. Sekali lagi saya ulang ya. Hamzah wasal hanya kita baca ketika ingin memulakan bacaan padanya sahaja. Ustaz, baik Ustaz bagi contoh. Memang saya nak bagi contoh pun. Sabar. Jadi tuan-tuan perempuan,
Beza tak statement yang keempat Ustaz dengan statement yang ketiga tadi? Beza ya. Dalam statement yang ketiga Ustaz kata tadi hamzah wasal tak dibaca. Tapi dalam statement keempat ni Ustaz kata hamzah wasal hanya dibaca ketika ingin memulakan bacaan padanya. Contohnya dalam surah Al-Fatihah. Okey, cuba buka buku tajuk Ustaz. Sekejap ya. Buka buku tajuk Ustaz muka surat 5. Kenapa muka surat 5? Sebab di situ ada surah Al-Fatihah. Puan-puan cuba perhatikan. Puan-puan tahu tak? Selama ni puan-puan kira tak? Dalam surah Fatihah tu ada berapa hamzah wasal? Tak pernah kira lah Ustaz. Allahu Akbar. Tak pernah kira kami Ustaz. Dan kami tak pernah tahu berapa dia hamzah wasal tu. Allahu Akbar. Tak mengapalah tuan-tuan. Mujurlah kita jumpa ni ha. Dapatlah kita kira. Cuba kira. Ustaz bagi masa seminit. Kira daripada bismillah sampai waladhdallin ada berapa jumlah hamzah wasal dalam Fatihah. Kira dulu yang tu. Kiralah. Ustaz dah tahu dah berapa. Puan-puan berapa? Kira boleh. Bagi peluang pada rakan yang baru nak ngira tu. Okey, silakan. Ada berapa? Ada berapa? 14. Tetapkan iman. Jangan berubah jawapan. Minggu ni jawab 14. Minggu depan sampai bila-bila 14. Memang betul. Sahih. Tuan-tuan, dalam Fatihah kata ulama ada 14 hamzah wasal. Ada berapa? Ada 14 hamzah wasal yang kita nampak tulisannya pada Quran kita. Okey, baik. Puan-puan perasan tak? Daripada 14 hamzah wasal tadi, hanya 3 sahaja hamzah wasal yang dibaca. Iaitu pada permulaan ayat kedua. Pada kalimah apa? Jadi, contoh yang saya nak bagi ni, ikut statement yang keempat tadi. Contohnya Ustaz ambil surah Al-Fatihah ya. Surah Al-Fatihah. Ayat ke berapa tu? Ayat 2. Dimulakan dengan Alhamdu. Puan, bukankah kalimah ini ada hamzah wasal? Dan puan-puan di awal kalimah ni ada hamzah wasal yang mana tidak ada baris padanya. Tapi selama ni kita dengar Tok Imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita pun ikut. Alhamdulillah. Puan-puan, bukankah hamzah wasal puan-puan dah baca di situ? Puan-puan kita baca kan? Kita baca dengan baris apa? Baris atas. Dan tuan-tuan, di sinilah kata ulama, hamzah wasal hanya dibaca ketika ingin memulakan bacaan padanya saja. Maknanya, sekiranya tuan-tuan jumpa satu kalimah yang mana di awal kalimah tu ada hamzah wasal macam ini, dan kebetulan hamzah wasal tak ada baris, jadi tuan-tuan nak baca pada kalimah tersebut. Maka di sinilah ulama pesan, hamzah wasal boleh kita baca dengan baris-baris yang tertentu. Persoalannya, untuk Alhamdu, hamzah wasal baca baris mana? Kenapa baris atas? Tak tahulah Ustaz, ikut Tok Imam. Tok Imam baca baris atas, kami dengar dia baca Alhamdu, maka kami pun ikut Alhamdu. Kalaulah Tok Imam tu sebut Ilhamdu, confirm kita pun ikut Ilhamdu berbuan. Jadi ginilah, inilah yang Ustaz nak ajar ni. Kenapa selama ini kita baca dengan baris satu di atas? Kenapa tak boleh baca Ilhamdu? Kenapa tak boleh baca Ulhamdu? Jawapannya sebentar lagi. Jadi tuan-tuan, cuma sekarang ni saya nak tunjukkan bahawa statement yang keempat, hamzah wasal hanya dibaca ketika ingin memulakan bacaan padanya saja. Contohnya pada surah Al-Fatihah ayat 2, pada kalimah Alhamdu. Takkan itu je, tengok lagi. Ayat keberapa lagi yang kita mulakan bacaan padanya? Ayat ketiga. Ni, ayat ketiga. Sekejap ya. Ayat 3. Iaitu pada kalimah Ar-Rahmani. Nampak? Ar-Rahmani. Sebut. Itulah yang kita baca selama ni. Ar-Rahmanir-Rahim. Betul? Persoalannya puan, kenapa kita kena baca baris atas kat sini? Kenapa tak boleh baca Ir-Rahmani, Ur-Rahmani? Jadi yang ni yang Ustaz nak ajar pada tuan-tuan. Kenapa kita baca baris atas? Dan saya tak nak tuan-tuan kita ni main ikut-ikut aja tanpa ilmu. Puan-puan ikut tanpa ilmu bahaya. Ada kalinya betul, ada kalinya tak betul. Kalau yang kita ikut tu tak betul bacaannya, maka jadi ajaran sesat nanti puan-puan. Jadi gini, biar kita nak ikut biar dengan ada ilmu. Jangan ikut tanpa ilmu. Maknanya tuan-tuan boleh jawab nanti,
kenapa Ar-Rahmani, kenapa Alhamdu, hamzah wasalnya kenapa kena baca baris atas. Itu semua akan saya bagi jawapan apabila kita belajar bab ini nanti. Okey, satu lagi last. Kat mana? Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 6 pada kalimah Ihdina. Ihdina, sekejap ya, saya tulis kat sini. Ihdina. Bukankah hamzah wasalnya dibaca? Bukankah hamzah wasal tu dibaca? Tapi kali ini ihdina, hamzah wasal tu kita baca baris mana? Baris bawah pula. Dah. Puan-puan pernah tak kita terfikir? Kenapa tadi Ar-Rahman ni baris atas, Alhamdu baris atas, tiba-tiba ihdina baris bawah? Pernah tak kita fikir macam tu, puan-puan? Mungkin tak pernah kita fikir. Pasal apa selama ni kita ngikut aja. Tok Imam baca ihdina, ihdina lah kita. Alhamdu, alhamdu lah kita. Kita tak belajar dan tak tahu kenapa dibaca baris bawah, kenapa pula dibaca baris atas. Jadi sekejap lagi saya akan bagi tahu kenapa semua ini kena baca dengan baris-baris yang tertentu. Dan puan-puan, para ulama tidak suka hati mereka meletakkan baris pada kalimah ini. Dia ada sebab, dia ada teknik ataupun kaedah yang digunakan. Jadi kesimpulannya untuk statement yang keempat, cuba sekali lagi ulang. Hamzah wasal hanya dibaca ketika ingin memulakan bacaan padanya saja. Jadi contohnya kat mana? Surah Al-Fatihah ayat berapa? Ayat 2, ayat 3, ayat 6. Di awal ayat 2, 3 dan 6, hamzah wasal itu kena baca dengan baris tertentu. Siapa yang menentukan barisnya? Kita yang menentukan baris berdasarkan kepada kaedah yang akan digunakan nanti. Baik, tuan-tuan. Setakat ni statement yang keempat tadi okey ke? Okey, baik, teruskan. Statement yang kelima. Ada lagi? Statement yang kelima. Hamzah wasal, tengok ya, hanya boleh dibaca dengan baris, ni dengan baris apa? Satu di atas atau satu di bawah atau satu di depan. Nampak? Cuba ikut Ustaz baca sama-sama. Hamzah wasal hanya boleh dibaca dengan baris satu di atas atau satu di bawah atau satu di depan. Maknanya tuan-tuan kena pilih salah satu baris saja tahu. Jangan pula tiga-tiga baris. Ustaz, sekejap lagi Ar-Rahmani saya nak baca Ar-Rahmani, lepas tu Ir-Rahmani, lepas tu saya nak baca Ur-Rahmani. Tak boleh. Puan-puan kena pilih salah satu baris. Jadi, puan-puan nak pilih salah satu baris ini semuanya bergantung kepada kaedah ataupun peraturan yang ulama tetapkan. Dan kita tak boleh pilih ikut suka hati kita baris pada hamzah wasal. Jadi puan-puan faham tak statement Ustaz yang kelima ni? Sekali lagi diulang. Hamzah wasal hanya boleh dibaca dengan baris satu di atas atau satu di bawah atau satu di depan. Alhamdulillah. Dan statement yang keenam, yang terakhir. Statement yang keenam, apa dia? Statement yang terakhir ini Ustaz kata, untuk menentukan baris. Untuk menentukan baris satu di atas atau di bawah atau di depan pada hamzah wasal, ia tertakluk kepada 4 kategori kata. Yang ni dah puan-puan kena belajar sikit-sikit lah bahasa Arab. Puan-puan, saya tak hebat sangat bahasa Arab. Saya sikit-sikit tu boleh lah. Dan puan-puan kata ulama, untuk menentukan baris, sama ada baris satu di atas, di bawah atau depan pada hamzah wasal, maka ia tertakluk kepada 4 kategori kata. Ia tertakluk. Cuba ikut ayat Ustaz ni. Untuk menentukan baris, satu di atas, atau satu di bawah, atau satu di depan, pada hamzah wasal, ia tertakluk
kepada 4 kategori kata. Berapa kategori kata? 4 kategori. Jadi marilah kita belajar apakah 4 kategori kata itu. Yang pertama disebut oleh ulama dengan kata nama ataupun disebut dengan isim. Isim ni kata nama. Cuba sebut yang pertama, isim. Isim tu apa? Kata nama. Nanti kita lagi Ustaz tanya, kata nama tu apa? Saya lagi Ustaz tanya ya. Okey, tak apa. Yang penting kita sebut dulu. Sekali lagi diulang, apakah kategori kata yang pertama? Isim, iaitu kata nama. Yang kedua, fi'il. Sebut fi'il, iaitu kata kerja ataupun kata perbuatan. Sebut fi'il. Fi'il itu apa? Kata kerja ataupun perbuatan. Yang ketiga, cuba sebut masdar. Masdar, sebut kata nama terbitan. Cuba sebut masdar, kata nama terbitan. Dan yang keempat, fi'il amar. Sebut fi'il amar, iaitu kata kerja suruhan ataupun perintah. Okey, jadi kata ulama, kamu nak tentukan baris pada hamzah wasal ni, kamu tak boleh ikut pendapat sendiri. Tuan-tuan kena ikut pendapat yang ulama letak di sini. Dia ada 4 garis panduan bagaimana nak menentukan baris pada hamzah wasal. Jadi yang pertama disebut isim. Sebut isim tu apa? Kata nama. Yang kedua fi'il, kata kerja. Yang ketiga masdar, kata nama terbitan. Yang keempat fi'il amar, kata kerja suruhan. Dan tuan-tuan, sebelum saya terangkan satu persatu apa dia isim, fi'il, masdar dan fi'il amar, ada baiknya tuan-tuan ambil nota ustaz ni dulu. Dan kata ulama, setiap kategori kata ini ulama telah menetapkan dia punya kaedah baris yang ada pada hamzah wasal. Sebagai contoh, untuk isim, sat lagi kalau jumpa isim, hamzah wasal kena baca baris di atas sahaja. Tak boleh baca baris bawah, tak boleh baca baris depan, melainkan pada kalimah-kalimah yang tertentu sahaja. Tapi majoritinya isim kena baca baris satu di atas. Untuk fi'il, dengar ya. Untuk fi'il atau kata kerja, nanti hamzah wasal puan-puan kena baca baris bawah sahaja. Tak boleh baca baris di atas ataupun di depan. Ini ulama dah tetapkan begini, bukan saya yang tetapkan. Kemudian untuk masdar, sebut masdar. Masdar juga hamzah wasal kena baca baris bawah. Melainkan, okey dengar. Melainkan fi'il amar, maka di sini ulama kata kalau juga kamu jumpa, maka hamzah wasal nanti kena baca dengan baris satu di depan. Jadi puan-puan, lengkap tak baris kat situ? Lengkap tak? Ada baris satu di atas, ada baris satu bawah, ada baris satu di depan. Bergantung kepada kategori kata. Tuan-tuan percayalah, saya dulu belajar bab ni, berkali-kali belajar tau, baru faham. Mula-mula bela lagi perempuan, bela. Tak nampak lagi apa yang ustaz ni kabur. Pok-pek kat depan tu apa yang ceritanya. Kita tak faham sebab kita tak ada pengetahuan bahasa Arab. Kita tak belajar bahasa Arab. Tapi apabila saya belajarlah sikit-sikit bahasa Arab perempuan, belajar detail benda ni. Oh, rupa-rupanya dia ni ceritanya. Jadi tuan-tuan kalau nak ajar anak cucu, kena fahamkan betul-betul apa yang ustaz ajar ni, baru boleh ajar orang lain. Sebab kalau tak cukup ilmu, tuan-tuan perempuan tak boleh mengajar. Nanti takut jadi ajaran sesat. Ataupun tidak betul ajaran tersebut. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, untuk membaca hamzah wasal ni, tuan-tuan, dia kena bergantung kepada 4 kategori kata ini. Dan persoalannya sekarang, kita ni orang awam. Tak kenal, ustaz, isim tu apa? Fi'il tu apa? Masdar tu apa? Fi'il amal tu apa? Kita tak tahu apa benda. Jadi, start pada hari ini, tuan-tuan kena belajar dengan ustaz satu persatu apa yang dikatakan 4 kategori kata ini. Puan-puan sanggup belajar? Sanggup. Kalau sanggup belajar, datanglah minggu depan lagi perempuan. Ya, jangan minggu ni je datang. Ustaz, saya tengok bab ni payuhlah ustaz. Minggu depan syahid awal lah saya ustaz. Puan-puan, jangan ya. Tuan-tuan kena datang minggu depan dan minggu-minggu berikutnya supaya puan-puan tidak miss, tidak tertinggal apa jua statement berkenaan dengan hamzah wasal. Jadi untuk hari ini, tuan-tuan kembali kepada buku tajuk ustaz.
muka surat 72. Muka surat 72, buku tajuk Ustaz. Tuan-tuan dan puan, hari ini saya nak perkenalkan pada tuan-tuan satu kategori kata ni sahaja, iaitu yang disebut sebagai isim. Isim tu apa? Kata nama. Baik, tuan-tuan, mari kita lihat buku tajuk Ustaz. Sebenarnya buku tajuk saya ni tidaklah selengkap mana, tidak detail mana. Tetapi yang paling mustahak tuan-tuan kena datang kuliah supaya ada nota-nota tambahan macam ni, melengkapkan lagi nota yang ada dalam buku. Okey, sekarang ni Ustaz nak tanya. Apa dia isim? Kata nama tu apa? Sudah. Kata nama, ada dulu pelajar jawab, isim tu kata nama. Kata nama tu apa? Kata nama tu isim. Lah, sama je perempuan. Allahu Akbar, apa pelajar saya ni. Sebenarnya tuan-tuan perempuan, kata nama atau isim ni lebih kepada perkataan yang mewakili nama suatu benda. Perkataan yang mewakili nama suatu benda ataupun satu perkara. Jadi puan-puan, itu merujuk kepada isim. Dan rupa-rupanya bila dikaji-kaji Al-Quran ni, isim ni senang kita jumpa dalam Quran. Ustaz cakap senang lah sebab Ustaz dah belajar, Ustaz dah terror. Kami yang tak tahu apa ni macam mana nak kenal isim. Jadi dalam hal ini, Ustaz ada bagi tahu dalam buku tajuk Ustaz, bagaimana cara nak mengenali isim. Jadi di sini ada satu tajuk, cara mengenali. Apa yang Ustaz buat ni tahu? Saya buat ni berdasarkan kepada kita ni sebagai orang awam. Dan puan-puan jangan ambil kira semua kita ni tahu bahasa Arab. Kalau semua tahu bahasa Arab, tak payah saya ajar buat ni puan-puan. Puan-puan dah tahu sendiri baca. Tetapi malangnya kita majoriti tak tahu bahasa Arab. Jadi tuan-tuan puan, dalam hal ini Ustaz cari idea, cari akal macam mana nak bagi faham jemaah yang langsung tak tahu bahasa Arab. Jadi di sini ada satu tajuk, jawab tulisannya adalah cara mengenali. Jadi macam mana nak kenal isim dalam Quran? Ustaz kata, tengok dalam buku tajuk Ustaz, setiap kalimah yang terdapat hukum alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, dan alif lam al-jalalah adalah isim. Itu caranya. Tuan-tuan perempuan, Allahu Akbar. Perempuan bab inilah yang paling lama saya mengkaji perempuan. Macam mana nak bagi faham jemaah orang awam ni tentang isim, ya? Jadi tuan-tuan, akhirnya Allah bagi idea pada saya, rupa-rupanya dalam kalimah tu kalau kita nampak ada hukum alif lam, tak kira lah alif lam qamariyah ke, syamsiyah ke, jalalah ke, maka kata ulama automatik dia adalah isim. Automatik dia adalah isim. Jadi step yang pertama di sini, cara mengenali macam mana? Dalam satu kalimah terdapat hukum alif lam qamariyah. Puan-puan dah belajar belum ni alif lam qamariyah? Dah, masa bila? Ia tahap 1, pandai. Alif lam syamsiyah dan alif lam al-jalalah. Tuan-puan, kesemua 3 hukum yang Ustaz gariskan di sini, semua dah kita belajar. Siapa yang kata tak belajar lagi, memang kesah tuan-tuan tak join Ustaz daripada awal. Siapa join Ustaz daripada awal, 3 hukum ni semua kita dah belajar. Betul? Buktinya, alif lam qamariyah dengan syamsiyah kita belajar masa tajwid tahap 1. Alif lam jalalah kita belajar masa tajwid tahap 3. Baru 2 minggu sudah kita habis belajar alif lam jalalah. Betul? Jadi puan-puan tak ada alasan mengatakan tidak belajar. Dah belajar dengan Ustaz. Jadi kalau macam tu, puan-puan cam ke tidak 3 hukum tu? Cam ke tidak? Ingat? Okey, ingat lupa. Okey, tak apa. Ada harapan juga jawab tu. Baik, sekarang ni, yang pertama sekali, Ustaz nak tunjukkan bagaimana kita nak mengenal alif lam qamariyah. Macam mana kita nak cari alif lam qamariyah dalam Quran? Macam mana? Macam mana? Dalam satu kalimah terdapat hamzah wasal, diikuti lam bertanda mati, kemudian jumpa dengan salah satu huruf qamariyah. Jangan huruf jaiyah banyak tuan-tuan. Allahu Akbar. Huruf qamariyah dah. Okey. Baik, tengok molek-molek. Ni, saya bukan nak mengajar detail balik tentang alif lam qamariyah, tapi saya nak ingatkan. Nak kenal alif lam qamariyah saat lagi baca Quran, tuan-tuan pastikan dalam satu kalimah tu ada apa dulu? Hamzah wasal. Lepas tu
lam mati. Lepas tu jumpa dengan salah satu huruf Qamariyah. Maka tuan-tuan contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini, yang seperti mana yang tuan-tuan jumpa dalam surah Al-Fatihah. Okey, kalau kita tengok surah Al-Fatihah, ada kalimah berbunyi ini. Ada kalimah yang berbunyi ini. Okey. Tuan, saya ambil dua contoh dulu. Ada lagi contoh lain. Dalam Fatihah ada berapa alif lam Qamariyah? Tak perasan ada berapa. Jawabnya 4. Nampak? Dah belajar pun tak perasan. Apa lagi orang yang tak belajar, tuan-tuan? Allahu Akbar. Jawabnya ada 4 lah, tuan-tuan. Ada berapa? Ustaz ambil dua dulu ya. Ustaz ambil dua dulu. Tengok tuan-tuan perempuan. Macam mana nak menentukan baris pada hamzah wasal. Okey, sekarang ni tuan-tuan tahu tak? Kalimah yang saya tulis ni adalah hukumnya alif lam Qamariyah. Confirm alif lam Qamariyah haji. Maka kata ulama, apabila kita dah tahu ni hukum alif lam Qamariyah, maka kata ulama apa? Step yang kedua, kita bacalah hamzah wasal dengan baris satu di atas. Hamzah wasal dibaca terus dengan baris satu di atas tanpa melihat huruf ketiga. Tanpa melihat huruf ketiga. Saya tahu, tuan-tuan perempuan dulu pernah belajar dengan mana-mana ustaz yang lain. Ramai sekali, termasuk saya, pernah belajar dengan ustaz-ustaz yang lain. Mereka kata apa tahu? Rujuk huruf ketiga. Jadi statement rujuk huruf ketiga tu tidak boleh digunakan untuk alif lam. Untuk isim tak boleh rujuk huruf ketiga. Sebaliknya kata ulama, hamzah wasal, baca? Dibaca terus dengan baris satu di atas. Tanpa melihat huruf ketiga. Faham tak ayat ustaz tu? Faham? Okey, kalau faham, mari kita baca. Baca kalimah ni. Macam tak berapa confidentnya. Sekali lagi baca kalimah tu. Kalau nak lebih confident, puan-puan, kena letaklah baris kat sini. Bayangkan, kata ulama, bayangkan ada baris kat situ, maka kenapa letak baris satu letas? Sebab dia adalah hukum alif lam Qamariyah. Maka setiap Qamariyah, dia automatik hamzah wasal kena baca baris satu di ni, hamzah wasal kena baca baris satu di atas. Tak boleh bawah, tak boleh depan. Dan ingat, jangan ataupun tanpa merujuk melihat huruf yang ketiga. Jangan rujuk huruf ketiga. Jadi puan-puan ikut ustaz baca alhamdu al-alamin. Inilah namanya isim. Dan kalau puan-puan nak tengok apa makna alhamdu al-alamin, tengok dalam buku taji ustaz ataupun muka surat ayat kelima, ada belaka. Tetapi puan-puan, percayalah, ini semua adalah isim dalam Quran, yang mana kita bagi orang awam yang tak faham makna ni, kalau puan-puan tak nak cari apa makna pun tak apa. Yang penting puan-puan tahu bahawa ini adalah hukum alif lam Qamariyah, maka secara automatik dia adalah isim. Bila isim, hamzah wasal baca baris di mana? Baca baris di atas. Okey, ini baru cerita alif lam Qamariyah. Yang kedua, ustaz nak cerita tentang alif lam Syamsiah. Alif lam Syamsiah, tahu tak macam mana cara nak kenal? Apabila terdapat hamzah wasal diikuti lam tak ada tanda, kemudian jumpa dengan salah satu huruf Syamsiah. Huruf Syamsiah ada berapa? Ada 14. Bagus. Tuan-tuan puan, apakah contoh alif lam Syamsiah? Tuan-tuan boleh refer dalam buku, dalam surah Al-Fatihah. Dalam Fatihah itu kata ulama ada sebanyak 8 alif lam Syamsiah. Cuba puan-puan keluarkan dua daripadanya. Yes, senang. Ar-Rahmani. Sekejap ya. Ar-Rahmani. Lagi satu tuan. Ar-Rahim. Okey, bagus. Baik, sekarang ni tuan-tuan nampak tak bahawa kedua-dua kalimah yang Ustaz tunjuk ni sebenarnya ada 8 tuan-tuan. Ada Ustaz tunjuk 2 je dulu ya. Kedua-dua kalimah ini merujuk kepada hukum alif lam Syamsiah. Maka secara automatik hamzah wasal baca baris mana? Apa bawahnya baris atas? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Belum balik rumah lagi dah salah baris. Perempuan, ini kena baca baris atas. Oh, lupa pula Ustaz nak. Ya, lupa pula Ustaz nak buat statement di bawah. Ni. Dekat sini statement yang kedua ya. Maknanya hamzah wasal dibaca terus baris satu di atas. Tengok ni ya. Hamzah wasal dibaca terus baris satu di atas tanpa melihat ataupun merujuk huruf yang ketiga. Okey, tuan-tuan, fahamkan ayat Ustaz ni. Maknanya dalam hal ini, tuan-tuan nak rujuk ke tak payah rujuk huruf ketiga. Tak payah. Jadi jangan sibuk-sibuk lah tengok huruf ketiga ke berapa ke, tak payah. Tuan-tuan terus baca dengan baris satu di atas. Contohnya, Ar-Rahmani. Sebut. Ar-Rahim. Sebut. Alhamdulillah. Inilah namanya isim. Isim tu apa? Kata nama. Kata nama tu apa? La ilaha illallah, sama je. Kata nama tu adalah perkataan yang mewakili nama suatu benda. Dan kalau puan-puan nak tahu, Ar-Rahman ni, Ar-Rahim ni sebahagian daripada nama-nama Allah yang 99 nama. Itulah perempuan. Jadi tu bila sebut kata nama, maknanya nama ni khusus untuk Allah saja. Tidak ada makhluk boleh menggunakan perkataan Ar-Rahman ni dengan Ar-Rahim melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Asmaul Husna kan ada Ar-Rahmanir Rahim kan? Begitu juga dengan nama-nama Allah yang lain. Jadi puan-puan, kesimpulannya kan, dalam Quran nanti banyak tak hukum Qamariyah dengan Syamsiah? Banyak sungguh lah Ustaz. Saat lagi kita baca Quran, insya-Allah saya tunjukkan ya. Okey, satu lagi. Ni, ceritanya belum habis lagi sebab ada satu lagi hukum ni. Alif Lam Al. Ustaz tulis kat sini boleh ke? Ya. Okey, yang ketiga. Penuhlah buku kita ya. Nak buat macam mana perempuan? Dan namanya belajar. Ada kalanya penuh, ada kalanya kosong. Tak ada lah nota daripada Ustaz ya. Tapi puan-puan yakinlah apa yang saya tunjukkan ini confirm merujuk kepada isim ataupun kata nama. Okey, kita teruskan yang ketiga. Hukumnya Alif Lam Al-Jalalah. Okey, tuan-tuan dah belajar belum Alif Lam Jalalah ni? Baru je belajar dengan Ustaz dan baru je kami buat latihan Ustaz. Dan saya rasa ada pelajar yang tak hantar lagi buku latihan dengan Ustaz dalam bab Alif Lam Jalalah ni. Jadi siapa-siapa yang tak hantar tu, tolonglah hantar bila-bila bahasa. Tuan-tuan, macam mana nak kenal Alif Lam Al-Jalalah? Lah, apabila kita jumpa nama Allah yang dieja dengan Alif Lam Lam Ha. Ni Alif Lam Jalalah lah ni. Tuan-tuan puan-puan, selalu tak kita jumpa kalimah macam ni? Selalu. Dalam Quran banyak. Maka kata ulama, apabila kalimah ini ditulis ataupun kita nampak dia macam ni, ejaan dia, maka tuan-tuan tahu tak? Hamzah wasal ni tak ada baris. Jadi sat lagi kita nak baca kalimah Allah ni. Macam mana tuan-tuan baca? Allahu. Tak ada siapa yang baca illahu ullahu. Kalau ada illahu ullahu, ajaran sesat itu. Perempuan dia kena baca Allahu. Sebut. Macam mana kita tahu nak baca baris di atas? Sebab kalimah ini adalah Alif Lam Al-Jalalah. Maka kata ulama, kalau kamu tahu ni Alif Lam Jalalah, maka step yang kedua, kamu kena terus hamzah wasal dibaca terus baris satu di atas tanpa merujuk huruf ketiga. Okey, tuan-tuan, statementnya sama juga macam tadi, yang mana bila jumpa je nama Allah, saat lagi, tuan-tuan jangan fikir lama-lama, jangan rujuk huruf ketiga, terus baca dengan baris di atas pada hamzah wasalnya. Nampak tak hamzah wasal kat sini ya? Maka kita baca begini, Allahu, sebut. Allahu. Pandai. Kalau Alif Lam Qamariyah? Apalah Allah pula. Alhamdulillah, baca. Mana rotan Ustaz sekejap ya. Saya nak kena tunjuk. Ustaz kena tunjuk. Tunjuk something lah. Baru datang. Ni. Kalau Alif Lam Qamariyah. Lagi. Kalau Alif Lam Syamsiah. Lagi satu. Kalau Alif Lam Jalalah. Semua hamzah wasal dibaca dengan baris satu di atas. Dan tidak dibenarkan rujuk huruf
Ge. Sebab kalau puan-puan rujuk huruf ketiga nanti jadi lain maknanya. Puan-puan tahu tak bahasa Arab ni sensitif. Kalau kita salah letak baris, makna kalimah tu berubah. Tanyalah dengan sesiapa yang pernah belajar bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ni sensitif, bukan hanya baris. Tuan-tuan salah sebut huruf, tuan-tuan ubah sabdu, ubah tanda mati pada dia, maka secara automatik dia boleh merosakkan makna kalimah tersebut. Jadi tuan-tuan, bagi kita orang awam yang tak belajar bahasa Arab ni, puan-puan, setidak-tidaknya apa yang Ustaz bagi panduan ni, dapatlah dijadikan pegangan kepada tuan-tuan ketika nak membaca hamzah wasal ketika dalam Quran nanti. Ya. Tapi kena ingat, semua kaedah yang Ustaz gunakan di sini, untuk isim ataupun kata nama ini, hanya digunakan pada hamzah wasal yang mana dibaca ketika ingin memulakan bacaan padanya sahaja. Maknanya kalaulah puan-puan jumpa kalimah-kalimah ni letaknya di tengah dan tuan-tuan sambungkan dengan kalimah sebelum, maka secara automatik hamzah wasal jangan dibaca. Jadi tuan-tuan, setakat ni okey ke tidak ni? Nampaknya whiteboard kita pun dah penuh. Jadi minggu depan kita sambung. Kita sambung cerita tentang kategori yang kedua, fi'il, masdar dengan fi'il amr. Ustaz sambung minggu depan. Tuan-tuan, kita belajar tak boleh banyak-banyak. Ustaz kalau banyak-banyak jam, Ustaz tak boleh ingat. Silap-silap dengan ustaz-ustaz saya tak nampak kat depan. Allahu Akbar. Tak, ini kata-kata daripada para pelajar saya. Dia kata, Ustaz, tolong jangan ajar banyak-banyak. Ustaz ajar sikit-sikit sudah lah Ustaz. Janji kami faham. Jadi kesimpulannya, sebelum kita baca Quran, hari ini kesimpulannya, sekarang ni kita berada di bawah tajuk apa? Kaedah membaca hamzah wasal. Jadi tuan-tuan, pada peringkat awal, Ustaz terangkan di sini ada berapa statement? Apalah 4 pula, 6 statement. 6 statement di sini tuan-tuan kena fahamkan. Tapi yang paling mustahak kan, statement yang ke-6 ni, paling mustahak ni. Ini paling mustahak. Kata ulama, untuk menentukan baris pada hamzah wasal, kamu kena tertakluk kepada 4 kategori kata di sini. Jadi hari ini Ustaz baru ajar kategori yang pertama kan? Namanya apa? Isim. Mari kita buktikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni faham apa yang dipelajari dengan membaca ayat suci Al-Quran. Sila, hari ini kita nak baca surah apa? Surah Ali Imran. Jilid. Quran jilid yang keberapa? 2 kan? Quran jilid yang kedua warna merun. Silakan buka Quran. Dia saya. Tu nanti. Itu sambungan ceritanya minggu depan. Tapi nanti kejap. Nanti kejap pun. Lupa pula Ustaz nak baca contoh dalam buku tajuk Ustaz ni. Cuba kita buka buku tajuk sekejap sebelum kita buka Quran sekejap ya. Minta maaf. Saya lupa nak baca contoh dalam buku tajuk Ustaz. Ada 6 contoh di situ. Cuba ikut Ustaz. Nampak ada 6 contoh ya sebelah kanan. Ikut. Al-Qamaru. One more. Al-Qamaru. Bukankah kalimah itu hukumnya alif lam? Alif lam? Qamariyah. Kena jawab alif lam qamariyah. Jangan alif lam ya. Bukan alif lam ya pun alif lam qamariyah ya. Jadi puan-puan, okey dengar molek-molek. Puan-puan bila alif lam qamariyah, maka secara automatik hamzah wasal baca baris di mana? Atas. Puan-puan bubuh baris atas selalu pada hamzah wasal tu. Pada buku ni lah, pada buku tajuk Ustaz ni. Okey, sekali lagi diulang. Al-Qamaru. Siapa tahu apa makna Al-Qamar? Bulan ni pandai. Pandai juga anak murid saya di bahasa Arab. Alhamdulillah. Ini baru satu kalimah. Tengok pula kalimah yang kedua. Sebelah kiri. Al-Jibalu. Al-Jibalu. Apa hukum bacaan padanya? Alif lam qamar. Maka tuan-tuan dengar je alif lam qamariyah, automatik dia termasuk dalam isim. Kata nama. Dan kalau nak lebih detail, Al-Jibalu merujuk kepada bukit. Bukit perempuan. Ya, Al-Jibalu. Jabal Uhud, contohnya bukit Uhud. Contohnya yang kita sebut. Ya. Jadi tuan-tuan, Al-Jibalu adalah bukit. Bukit ni nama benda lah perempuan. Nama suatu tempat. Okey, teruskan. Contoh yang ketiga, sebelah kiri. Allahu. Dah tentu nama Allah. Dah tentu nama Allah, maka hamzah wasal itu dibaca dari atas. Lagipun Allahu itu adalah hukumnya alif lam al-jalalah. Teruskan. Contoh yang keempat sebelah bawah kanan. Asy-syajaru. Asy-syajaru. Ustaz nak tanya, hukum apa kat situ?
Hukum alif lam syamsiah. Maka secara automatik hamzah wasal baca baris a sebab dia adalah isim, kata nama. Dan kalau puan-puan nak tahu, asyajaru tu merujuk kepada tumbuh-tumbuhan ataupun pokok. Bolehlah berlaku. Alhamdulillah. Janji nama benda puan-puan. Nama suatu benda di situ, tumbuh-tumbuhan ataupun juga pokok. Seterusnya, asyamsu. Sebut. Asyamsu tu apa? Matahari, dan hukumnya alif lam syamsiyah. Maka automatik dia adalah isim. Bila isim, hamzah wasal baca baris di, dan kita tak boleh rujuk huruf jangan rujuk huruf ketiga. Bahaya. Sebab kalau rujuk huruf ketiga nanti lain pula bacaannya. Contohnya yang kedua tadilah al-jibalu. Kalau puan-puan rujuk huruf ketiga nanti ada yang baca il-jibalu. Salah tuan. Il-jibalu tak sama dengan makna al-jibalu. Okey, seterusnya contoh yang ke-6. An-nujum. Puan, hukumnya apa? Alif lam syamsiah. Maka secara automatik dia adalah isim. Bila isim, hamzah wasal kan tak ada baris kan? Puan-puan pergi baca selalu baris atas. Terus baca baris atas. Jangan tengok huruf ketiga. Sebab kalau tengok huruf ketiga nanti ada yang baca un-nujum. Un-nujum tak sama dengan makna an-nujum. Apa makna an-nujum? Bintang. Dulu ada pelajar jawab dalam satu kelas tu. An-nujum ni macam nujum 4 belalang lah ustaz. Bukan nujum 4 belalang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kadang-kadang anak murid saya ni suka buat andaian. Perempuan, an-nujum ni bintang. Bintang tu nama benda lah. Nama suatu benda yang ada di langit namanya bintang. Disebut ulama' dengan an-nujum. Jadi puan-puan jelas tak? Walaupun kita tak tahu makna bahasa Arab, ustaz, walaupun saya tak tahu apa makna ni, saya boleh cam kalimah ni adalah hukumnya alif lam syamsiah. Bila alif lam syamsiah, ustaz kata tadi, automatik hamzah wasal baca baris satu di atas. Itulah gunanya puan-puan belajar tajwid. Walaupun tak belajar bahasa Arab, belajar tajwid dan puan-puan sekurang-kurangnya tahulah alif lam qamariyah syamsiah jalalah tu apa. Ini tuan-tuan puan-puan sayangnya, ramai orang di luar sana yang tak belajar Quran, tak belajar tajwid, puan-puan, Allah ruginya. Jadi sepanjang hidup hayatnya puan-puan dia tak tahu ni benda ni apa. Hamzah wasal tu apa pun dia tak tahu puan-puan. Allahu Akbar. Dan saya doakan mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan ni ada kekuatan dan kesabaran untuk mengajar anak cucu di rumah. Tak usahlah buat kelas macam ustaz ni. Puan-puan ngajar anak cucu pun cukup lah. Allahu Akbar. Puan-puan, jadi kesimpulannya nanti dalam Quran, hukum alif lam qamariyah, syamsiah dengan jalalah ni banyak tak? Banyak saat lagi kita baca Quran, ya, insya-Allah. Okey, statement yang di bawah tu, pengecualian pada satu kalimah pada surah Al-Hujurat ayat 11, ini akan ustaz cerita minggu depan. Sebab whiteboard dah tak cukup nak tulis mana lagi dah. Jadi puan-puan minggu depan ya kita sambung yang ni, dan minggu depan juga ustaz sambung cerita tentang kategori kata yang kedua, ketiga dan keempat, iaitu fi'il, masdar dengan fi'il ammar. Insya-Allah minggu hadapan. Marilah kita baca Quran. Surah Ali Imran ayat 179. Maka Allah, betul? Muka surat 100, muka surat 27. Muka surat 27, surah Ali Imran ayat 179. Atas sekali. Maka Allahu liyadharal mu'minina. Okey, tuan-tuan tolong ikut ustaz baca macam biasa. Tapi kali ini saya nak tuan-tuan keluarkan semua hukum kalimah yang ada alif lam qamariyah, syamsiah dengan al-jalalah. Boleh? Mari kita uji kepahaman tuan-tuan dan puan-puan. Ready? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, arahan soalan tadi, saya minta tuan-tuan keluarkan semua kalimah yang ada alif lam qamariyah, syamsiah dan juga al-jalalah.
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه Nampak tak ada alif lam al-jalalah? Sebut. Tak payahlah makan Allah. Perempuan sebut nama Allah saja. Allahu. Yang perempuan pergi sebut makan Allah sekali itu kenapa? Tak payah sebut yang itu. Sebab saya nak hukum alif lam al-jalalah sahaja. Ya. Okey, seterusnya saya nampak alif lam qamariyah. Ya, tu kat mana? Yes, al-mu'minina. Sebut. Maknanya faham tak apa yang Ustaz ajar ini? Maknanya kalau kita keluarkan kalimah Allah, kalimah al-mu'minina, hamzah wasal tu kan tak ada baris. Jadi kebetulan perempuan nak baca kalimah itu saja. Maka ulama suruh kita bacalah dengan baris satu di atas. Tanpa merujuk kepada huruf ketiga. Sebab apa kalau rujuk huruf ketiga, nanti ada yang baca begini. Sepatutnya al-mu'minina, nanti dia baca ul-mu'minina. Perempuan. Ul-mu'minina dengan al-mu'minina tak sama makna perempuan. Ya, ambil perhatian. Okey, sambung. Hatta yamizal khabitha minat tayyib. Keluarkan saya kalimah yang ada hukum alif lam qamariyah. Sebut betul-betul. Al-khabitha. Alif lam syamsiyah. At-tayyib. Sebut. Nampak tak qamariyah syamsiyah puan? Siapa yang tak nampak, kembali ke pekajalan. Belajarlah hukum tajwid tahap 1 dengan ustaz. Tuan-tuan, pastikan semua nampak ya perempuan ya. Jadi sekali lagi saya ulang ya. Ayat tadi kita jumpa satu qamariyah, satu syamsiyah. Jadi kalau ustaz suruh kita keluarkan kalimah itu, secara otomatik hamzah wasal kena baca baris satu di atas. Al-khabitha. Sebut. Itu qamariyah, syamsiyah, at-tayyib. Dah cukup. Jalalah ada lagi jalalah. Alif lam al-jalalah tak ada lagi dah perempuan. Sambung. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib. Nampaknya ada alif lam jalalah. Silakan. Allahu. Alif lam qamariyah. Pandai. Nampak? Kalau tuan-tuan perempuan boleh jawab soalan ustaz tu, maknanya faham lah tu. Apa yang ustaz ajar tadi. Mudah-mudahan kepahaman tu bertahan sampai bila-bila. InsyaAllah. Sambung. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء Carikan saya alif lam al-jalalah. Allah. Bukan Allahu. Allah kat situ. Betul? Carikan saya alif lam qamariyah. Tak ada pandai. Alif lam syamsiyah. Tak ada. Betul. Tuan-tuan, tetapkan iman kita. Alhamdulillah. Fa'aminu billahi wa rusulih. Alif lam apa yang ada? Al-jalalah. Sebut dia. Allahi. Sebut. Jangan baca billah. Kalau tuan-tuan baca billahi, bermakna tuan-tuan tak baca hamzah wasal. Sekarang ni arahan soalan, kita kena baca hamzah wasal. Maka tuan-tuan hanya ambil kalimah ini aja. Allahi. Sebut. Cukup. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim.
Alif lam qamariyah. Tak ada. Syamsiah. Jalalah. Oi, pandai jawab. Alhamdulillah. Untung jawab ramai-ramai tuan-tuan. Alhamdulillah. Kalau betul-betul semua, kalau salah-salah semua. Allahu Akbar ya. Tapi tak apalah tuan-tuan puan, setidaknya kita faham Ustaz. Ayat tadi langsung tak ada qamariyah, syamsiah, mahu pun jalalah. Maka tak adalah cerita hamzah wasal tadi. Kita sambung pula. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Siapa sebut alladhi tadi salah? Mana pula alladhi itu alif lam qamariyah? Itu syamsiyah. Puan-puan jangan salah faham. Alladhina sebut. Itu alif lam syamsiyah. Puan-puan kan dah belajar dengan ustaz dulu. Bagaimana alif lam jalalah? Allahu pandai. Gostan balik. Bima آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم Baik, tak ada qamariyah, tak ada syamsiah, tak ada jalalah pun tak ada. Yang ada nama Allah alif lam jalalah yang kita dah sebut sebelum inilah. Ya, sambung. Bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Sekejap, macam tak berapa confident bacaan di tengah-tengah tadi. Sekali lagi dengar Ustaz baca ya. Dekat tengah-tengah tu ma bakhilu, bukan jahilu. Ma bakhilu, huruf ba, bakhilu ya. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Yawmal qiyamah. Bukankah di hujung tadi alif lam qamariyah? Keluarkan? Pandai. Bila kita keluarkan al-qiyamah, puan-puan nampak tak hamzah wasal tu tak ada baris. Jadi tugas kita apa? Letaklah baris satu pada dia. Sebab kami tahu al-qiyamah tu adalah alif lam qamariyah. Bila alif lam qamariyah, otomatik dia jatuh kepada isim. Isim tu apa? Kata nama. Dan puan-puan sedia maklum, al-qiyamah ni merujuk kepada hari kiamat. Hari kiamat ni nama satu tempat lah. Nama satu tempat di hari akhirat nanti, hari kiamat. Walillahi mirathus samawati wal ardh. Baik, kalau hari kiamat tadi merujuk kepada satu peristiwa yang berlaku pada suatu hari nanti, puan-puan kali ini pula kita nampak nama Allah. Silakan. Puan, kalau baca lillahi, bermakna puan-puan tak baca hamzah wasal. Sebenarnya lillahi ni, hamzah wasalnya disembunyikan ataupun tak ditunjukkan pada tulisan. Puan, okey dengar. Lillahi ni, asal tulisannya dia ada lam sebelumnya. Ni, asal tulisannya dia ada lam. Yang puan-puan nampak tadi, lillahi macam ni kan? Lillahi. Asalnya dia ada lam sebelumnya, kemudian ada nama Allah. Ni, ulama' ringkaskan tulisan. Tulisan yang kita nampak, lillahi. Asalnya, lillahi ada lam sebelumnya. Jadi puan-puan, kalau dikekalkan tulisan asal begini, puan-puan rasa dia alif lam apa? Al-Jalalah, betul? Ataupun ini juga alif lam jalalah. Jadi nanti, bila ustaz kata baca hamzah wasal, tuan-tuan ambil kalimah ini saja. Jangan ambil lillahi, kena ambil Allahi. Sebut. Yang kita tak nampak hamzah wasalnya daripada tulisannya. Baik, seterusnya alif lam syamsiah.
As-samawati. Sebut. Alif lam qamariyah. Siapa baca wal ardi salah? Yes, kena baca al-ardi. Puan-puan janganlah baca waw. Kalau baca waw, bermakna hamzah wasal tu puan-puan tak baca. Faham tak? Maknanya di sini, nak baca hamzah wasal, kena mulakan bacaan pada dia. Tak boleh mulakan pada huruf lain. Jadi sekali lagi diulang, tadi alif lam syamsiah, as-samawati. Sebut. Alif lam qamariyah, al-ardi. Sebut. Pandai. Kedua-duanya tergolong dalam isim ataupun kata nama. Sambung sebelah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Saya nampak alif lam al-jalalah. Allahu, pandai. Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu. Stop. Silakan alif lam al-jalalah. Allahu, alif lam syamsiyah. Pandai. Berhenti pada qalu. Qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Tolong pastikan nafas tuan-tuan sampai kepada aghniya. Dan Ustaz nak bagi tahu ni, tuan-tuan tak belajar lagi bab ni. Tuan-tuan belum sampai lagi kepada bab wakaf dan ibtidak. Tapi satu hari nanti belajar dengan Ustaz. Baik, cuba puan-puan gariskan perkataan faqirun. Nampak tak ada faqirun tadi? Di situ kata ulama dinamakan sebagai wakaf qabih. Wakaf qabih ni maksudnya wakaf yang tidak elok, yang dilarang berhenti atas sebab makna ayat. Puan-puan kalau tengok makna ayat tu, faqir itu merujuk kepada miskin. Dan ayat ini disebut nanti, Allah innallaha faqirun, Allah itu miskin. Puan, kata ulama, jangan berhenti pada faqirun. Itu sebab tadi saya menyeru kepada puan-puan, tolong sampaikan nafas sampai wa nahnu aghniya. Sebab kalau berhenti pada faqir, seolah-olah kita merendahkan martabat Allah Subhanahu wa taala. Puan-puan, orang-orang Arab jahiliyah mereka mengatakan Allah tu miskin. Dan kita sebagai umat Islam, hamba Allah, tak patut mengatakan Allah itu miskin. Allah itu maha kaya. Yang miskin siapa? Itulah yang miskin, puan-puan. Allahu Akbar. Jadi berhati-hati tau, gariskan pada fakir. Dan puan-puan tulis kat sebelah dia atau kat mana-mana, tulis kat situ waqaf qabih. Maksudnya dilarang berhenti pada kalimah ini. Sampai bila-bila, ya. Okey, sekali lagi kita ulang. Qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Berhenti. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqa. Bighairi haqqa. Jangan menambah ya. Kadang-kadang saya dengar jemaah baca bi ghairil haqq. Ditambah pula lam kat situ. Mana ada lam kat situ? Bi ghairi haqq. Sebut. Pandai. Okey, kembali kepada ayat tadi. Nampaknya ada satu alif lam qamariyah. Mana? Al-anbiya. Sebut. Ingat. Bila tuan-puan mula baca pada kalimah ini, maka hamzah wasalnya kena baca baris mana?
atas. Kan hamzah wasal tu tak ada baris. Jadi perempuan kena baca baris atas, dan perempuan inilah yang berlaku atas sebab kalimah ini adalah hukumnya alif lam qamariyah. Wa naqulu dhuqu adzabal hariq. Alif lam qamariyah. Al-hariq. Pandai. Mana puan tahu tu alif lam qamariyah? Mana puan tahu? Jawab cukup syarat. Cukup syaratnya. Dan nak tahu apa dia syarat nak jadi alif lam qamariyah tu dekat whiteboard Ustaz dah tulis dah. Allahu Akbar. Sambung. Dzalika bima qaddamat aydikum. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Nampak kalimah Allah? Maka nama Allah itu dibaca dengan baris satu di atas, iaitu Allah. Betul? Itu pun kalau puan-puan nak mulakan bacaan pada dia sahaja. Sambung. Alladzina qalu inna Allah ahida ilayna alla nu'min. Nu'min. Dah habis oksigen, berhentilah kat situ perempuan. Allahu Akbar. Tengok tu, di awal ayat 183 tadi, kebetulan ada ayat kalimah yang berbunyi alladzina. Puan, bukankah di situ ada hamzah wasal? Maka untuk kalimah ini, nak tak nak, suka tak suka, perempuan kena baca hamzah wasal. Persoalannya nak baca baris mana? Mana puan tahu? Hukum alif lam syam. Perempuan jangan jawab asyik cukup syarat perempuan. Yang ni hukumnya alif lam syamsiah. Bila alif lam syamsiah, automatik hamzah wasal jatuh kepada isim. Bila isim, hamzah wasal baca baris satu di atas. Maka itulah sebab kita baca alladzina. Maka kalau perempuan boleh jawab begitu, bermakna perempuan ada sedikit sebanyak ilmu. Tapi kalau perempuan kata, Ustaz, saya dengar Tok Imam baca alladzina, saya ikutlah Ustaz. Itu namanya ikut-ikutan. Ada pahala tapi kurang pahala berbanding kalau kita berilmu. Jadi alladzina confirm dia adalah hukum alif lam syamsiah. Maka bacalah baris di atas pada hamzah wasalnya. Bagaimana dengan nama Allah? Allah. Juga baris di atas ya. Okey, gostan balik. Alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Manakah alif lam syamsiah? Alif lam syamsiah an-nar. Dah cukup. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat. Alif lam qamariyah. Al-bayyinat. Ambil kalimah tu, al-bayyinat. Ingat, jangan baca bil bayyinat. Kena baca al-bayyinat sahaja. Kalau perempuan nak baca hamzah wasal ataupun nak mulakan bacaan pada kalimah itu sahaja. Min qabli bil bayyinati wa billadhi qultum. Sambung sebelah.
falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Ada tak hukum alif lam lagi? Tak ada. Kalau tak ada kita abaikan. Sambung. Fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablik. Berhenti kat situ. Ada tak hukum alif lam? Tak ada. Tak ada, maka tak payahlah dikaitkan dengan alif lam apa hamzah wasal yang kita baca tadilah. Okey, Ghostan balik. Min qablika ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Ayat berikutnya banyak hukum alif lam. Tunjukkan saya alif lam qamariyah. Al-bayyinati. Alif lam qamariyah lagi. Wal kitabi, jangan sebut wow. Al-kitabi, sebut. Lagi satu. Al-munir. Bagus. Dalam ayat tadi ada berapa qamariyah? 3. Tetapi jangan lupa ada satu syamsiah. Silakan. Az-zuburi, sebut. Pandai. Sambung sikit lagi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Alif lam qamariyah. Al-maut. Pandai. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Alif lam syamsiyah. Menjawab juga. Mana ada perempuan? Saja je. Saja Ustaz nak test tadi perempuan. Allahu Akbar. Tak adalah alif lam syamsiyah perempuan. Jangan sebut mana-mana kalimah di situ. Yang ada alif lam qamariyah. Mana alif lam qamariyah? Ya, barulah sebut alif lam al-qiyamah pada kalimah terakhir tadi. Sambung. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Berhati-hati dengan soalan saya. Sebutkan kalimah alif lam al-jalalah. Tak ada. Pandai. Puan-puan kena berhati-hati. Kalau Ustaz minta alif lam syamsiyah, an-nari. Pandai. Alif lam qamariyah, al-jannata. Masya Allah, pandai. Ni kalau Ustaz tanya seorang ni, saya harap boleh jawab jugalah soalan Ustaz ni, insya Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Alif lam qamariyah. Al-hayatu. Lagi satu. Al-ghurur. Alif lam syamsiyah. Ad-dunya. Sadaqallahul azim. Baik, tandakan dekat situ bacaan kita berhenti. InsyaAllah 2 minggu akan datang kita sambung surah Ali Imran. Tapi minggu depan, puan-puan kena bawa jilid yang ke-8. Kita nak baca sambung surah Yasin. Kan tak habis lagi cerita surah Yasin ya. Mudah-mudahan. Dan minggu depan puan-puan, kita akan sambung cerita tentang apa? Alif lam, hukum hamzah
wasal ya, dan insya-Allah minggu depan kita sambung, dan juga kita sambung kepada kategori kata yang berikutnya juga insya-Allah. Minggu ni tak ada latihan apa-apa, cuma Ustaz minta siapa yang dah buat latihan sakta, dah buat latihan alif lam jalalah, dipersilakan hantar di depan dalam beg warna biru, silakan. Baik, sama-sama kita akhiri kuliah dengan bacaan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.